9 tahun yang lalu, aku dapat tawaran sambung belajar di UiTM Shah Alam. Perkara pertama yang perlu difikirkan ialah, aku nak duduk di mana, sebab aku tak dapat hostel. Mujur ada kawan yang prihatin, maka, dapatlah aku dengan kawan-kawan, menyewa sebuah rumah di kawasan Seksyen 2, berhampiran dengan Wet World. Rumah itu jenis banglo 2 tingkat, ada 4 bilik. 3 bilik di atas, dan 1 bilik di bawah. Kami semua, ada 8 orang. Kiranya, 2 orang tinggal sebilik. Kitorang masuk rumah itu, dengan perasaan berbelah bahagi. Best, suka, pelik, rimas dan takut, semua ada. Pertama, tuan rumah hanya minta RM50 sebagai deposit, dan sewa pertama, hanya dibayar apabila masuk bulan kedua. Maknanya, bulan pertama, duduk secara percuma. Kedua, tuan rumah tak galakkan kitorang bawa banyak barang, sebab nanti, penat nak angkat semua itu balik. Ketiga, pokok ara di tepi rumah itu, sangat besar, sampai dahannya, boleh masuk ke tingkap bilik atas. Malam pertama, duduk di rumah itu, kitorang tak tidur, sebab sibuk mengunggah dan mengemas barang, sambil melayan DVD Korea. Cerita seram, bermula pada hari kedua. Sebenarnya, tanpa perlu menunggu malam pun, pada waktu siang itu, kitorang dah mula kena kacau. Mangsa pertama, adalah Azmi. Masa itu, jam menunjukkan pukul 10.30 pagi. Azmi bangun sebab sakit perut, dan pergi ke tandas bawah. Tetapi, pintu tandas itu, berkunci. Tandas di tingkat atas pula, rosak. Tuan rumah kata, nanti dia baiki. Tunggu punya tunggu, orang di dalam tandas, tak keluar-keluar. Azmi hilang sabar, lalu menjerit, menyuruh orang di dalam tandas itu, cepat sikit, sebab dia dah tak tahan. Jeritan Azmi membuatkan kitorang yang lain, terbangun, lalu bingkas turun untuk melihat apa yang berlaku. Yang peliknya, kitorang semua ada di situ. Jadi, siapa yang berada di dalam tandas itu? Sewaktu kami semua sedang berdiri di hadapan pintu tandas, untuk melihat siapa yang berada di dalam, kami mendengar bunyi pam tandas ditarik. Dalam ramai-ramai itu, hanya Lan seorang sahaja yang berani sedikit. Dia lantas merentap pintu tandas itu, sehingga terbuka. Tetapi, alangkah terkejutnya kami, apabila melihat, tandas itu kosong. Tiada sesiapa pun di dalamnya. Azmi terus tak jadi membuang air besar. Mungkin, sebab takut melihat insiden, yang tidak dijangkakan itu. Malam itu, kitorang kena gangguan, yang lebih teruk. Masa aku sedang tidur nyenyak, tiba-tiba sahaja, ada sesuatu, yang menarik kedua-dua belah kaki aku, sampai aku terjatuh dari katil, dan, kepala aku terhentak. Apalagi, aku pun, hanginlah, sebab aku fikir, budak-budak lain, sengaja nak kenakan aku. Bila aku bangun, tak ada orang pula. Yang ada, hanya Lan seorang saja, yang sedang tidur di katilnya. Aku tak rasa Lan yang buat, sebab dia tidur mati. Bila aku keluar dari bilik, terdengar diorang sedang ketawa. Rupanya, diorang sedang layan DVD di ruang tamu. Aku pun, masuk semula ke dalam bilik, sebab masih bingung dengan kejadian tadi. Tapi, aku perasan, masa tengah menjengah ke ruang tamu di tingkat bawah, Lan ada. Bukankah tadi aku nampak dia tengah tidur di dalam bilik? Sudah. Dengan perasaan berani, aku tengok atas katil Lan, dan aku melihat, ada bonjolan di bawah selimut, seperti ada orang. Aku tarik kain selimut itu, dan guess what? Ada batu nisan yang sudah retak, dan secara tiba-tiba sahaja, bilik aku berbau hapak, dan hanyir, yang sangat kuat. Aku rasa, kaki aku dah tak jejak tanah, sebab berlari laju sangat. Aku keluar dari bilik itu, dan pergi ke ruang tamu, sebab nak beritahu yang lain. Tapi, diorang tak ada pun kat situ. Nak tahu diorang kat mana? Semua dah berada di luar rumah. Rupanya, diorang awal-awal lagi dah kena kacau. Yang teruknya, tiada seorang pun yang nak kejutkan aku. Taib betul diorang ni. Selepas diorang tenangkan aku, kitorang pun decide nak buat apa, memandangkan pada waktu itu, sudah jam 3 pagi. Nak minta bantuan dari Tok Imam, kitorang tak tahu rumah dia di mana. Nak minta tolong jiran, kiri kanan, semua rumah orang Cina. Last, Saleh ajak lepak di sebuah restoran, sampai pagi. Bunyi macam senang, tetapi, masing-masing tak pakai baju.
Lepas tu, cuma pakai boxer dengan kain pelikat je. Mahu tak mahu, terpaksa juga kitorang masuk ke rumah itu semula, dan ambil seluar, dompet serta kunci motosikal. Disebabkan bilik Bob dan Naim di bawah, maka, kitorang pun pinjamlah baju dan seluar diorang. Semua takut nak naik ke tingkat atas. Dompet aku pun tertinggal, semua pakai duit Naim dulu. Mujur kunci motosikal, kitorang sangkut di dinding. Masa nak keluar dari rumah itu, Wak pula perasan, ada budak perempuan di pintu dapur, tengah senyum, sambil melambai tangan pada dia. Yang aku pula, boleh terperasan budak itu juga, sebab aku tengok muka Wak dah kejum, bercampur pucat lesi. Sekali budak itu senyum, rasa macam terkencing dalam seluar. Sampai di restoran, masing-masing sibuk buka cerita, termasuk dengan aku sekali. Mula-mula, Wak yang bercerita. Malam itu, lebih kurang jam 12 lebih, sewaktu sedang duduk di tepi tingkap membuat kerja, tiba-tiba, kedengaran bunyi seperti orang membaling batu di tingkap biliknya. Bila dijenguk, ternampak ada seorang perempuan sedang duduk di atas pokok kayu ara, bersebelahan dengan rumah. Perempuan itu berpakaian putih kekuningan, bajunya koyak dan berambut panjang. Yang sadisnya, perempuan hodoh itu boleh pula senyum pada Wak. Wak apa lagi, terus tutup tingkap bilik dan berlari keluar ke bilik aku. Malangnya, seekor lagi makhluk, sedang duduk di hadapan pintu bilik dia pula. Tetapi, kali ini, hantu budak. Jadi, dia ambil keputusan untuk terjun dari tingkap bilik dia, terus ke bawah. Akibatnya, kaki dia terkehel. Nasib baik tak patah. Azmi pula cerita, yang dia nampak, ada budak perempuan melambai tangan pada dia, sama seperti yang aku nampak. Aku pasti budak itu bukan manusia, sebab, aku tengok, dia tak ada kaki. Sam pula cerita, dia nampak hantu, di siling rumah. Bila buka mata je, hantu itu betul-betul sedang eye to eye dengan dia. Kiranya, masing-masing, semua kena kacau. Aku, orang yang terakhir bercerita. Aku beritahu, yang kaki aku kena tarik semasa tidur, sampai menyebabkan kepala aku terhentak di lantai. Kemudian, aku kata, aku nampak diorang tengah layan movie di ruang tamu. Azmi terus bertanya, bila masa pula kitorang tengok DVD ni? Rupa-rupanya, tiada seorang pun yang tengok DVD pada waktu itu. Dah tu, siapa yang aku nampak? Haru betul. Kaki aku yang dari tadi menggigil, semakin bertambah kuat menggigil. Tengah sibuk berborak, aku terhidu bau yang kurang menyenangkan. Yang lain pun turut terhidu bau yang sama. Rupanya, Azmi dah terkencing dalam seluar, sebab takut sangat. Nasib baik malam itu tak ramai orang kat restoran itu. Malu betul. Aku boleh pula ternampak si Sam, pakai selipar sebelah lain. Dari sibuk berkongsi cerita seram, terus jadi cerita kelakar pula. Tengah sibuk-sibuk ketawa, baru kitorang perasan, yang Saleh dan Naim, tiada dengan kitorang. Yang ada cuma kami berenam, iaitu aku, Azmi, Sam, Wak, Bob dan Lan. Dalam ramai-ramai itu, cuma Bob seorang saja yang bawa handphone. Jadi, kitorang cuba menghubungi Naim. Tetapi, panggilan tidak dijawab. Kami cuba call Saleh pula, pun sama, panggilan tak dijawab. Lan ambil telefon bimbit Bob, dia baca entah apa agaknya, kemudian dia suruh Bob cuba call Naim sekali lagi. Bob call dan buka loudspeaker. Korang tahu apa jadi? Ada suara perempuan mengilai, sampai meremang bulu roma aku. Kami berenam terus terdiam, tiada seorang pun yang berani bercakap. Last, kitorang sepakat untuk tunggu sampai pagi esok, barulah kitorang balik ke rumah itu semula, untuk mencari Naim dan Saleh. Jam 7:30 pagi, kitorang pun, beredar dari restoran itu. Hati aku masih lagi berdebar-debar. Yang lain, tak tahu. Sampai di rumah, aku tengok, pintu rumah dan pagar, sudah terbuka luas. Kalau pencuri masuk, memang dia kaya, sebab laptop, wallet, dengan handphone kitorang, semua tertinggal begitu sahaja. Bulu tengkuk aku masih lagi meremang. Tiada sesiapa yang berani masuk ke rumah itu dulu. Aku ingat, ada 20 hingga 30 minit,
kitorang duduk terpacak di depan rumah sebab tak berani masuk. Tiba-tiba, handphone Bob berbunyi. Aku rasa tak sedap hati. Janganlah kata yang hantu itu call kitorang, suruh masuk rumah pula. Lan yang jawab panggilan itu. Rupanya, pihak hospital yang call. Katanya, Naim ada di wad kecemasan, Hospital Klang. Kemalangan, katanya, memandangkan ada missed call pada handphone Naim, sebab itu pihak hospital call handphone Bob. Masing-masing dah jadi serba salah dan bingung. Tak tahu, sama ada nak melawat Naim di Hospital Klang, atau mencari Saleh yang hilang entah ke mana. Akhirnya, kitorang call tuan rumah untuk tengok apa yang patut. Aku dengan Sam pula pergi ke Hospital Klang untuk melihat keadaan Naim. Kalau memang tenat sangat, aku akan maklumkan kepada yang lain untuk datang. Yang lain pula ditugaskan untuk mencari Saleh di sekeliling rumah itu kerana berkemungkinan dia disorok sesuatu. Selebihnya, kami hanya mampu bertawakal. Dalam perjalanan ke Hospital Klang, aku tak tahulah Sam pecut sampai berapa kilometer per jam. Tetapi, hati aku kuat mengatakan bahawa hal ini masih belum berakhir. Sampai di hospital, kami terus mencari Naim. Sebab hati melihat keadaan Naim yang parah. Kaki dia cedera teruk, dilenyek dengan kereta atau sesuatu. Kes dikategorikan sebagai kes langgar lari. Tetapi, naluri aku kata, umur Naim takkan panjang sebab banyak darah mengalir keluar. Sam pula tak sanggup nak tengok. Air mata dia dah berjurai-jurai macam air terjun. Doktor pun kata yang Naim dah nyawa-nyawa ikan. Tak dapat buat apa-apa. Aku duduk di tepi Naim. Dia masih boleh bercakap, tetapi sangkut-sangkut. Dia minta maaf sebab dia dah menyusahkan kitorang. Berulang kali dia minta maaf, tetapi aku masih lagi tak dapat faham apa sebenarnya yang dia cuba sampaikan. Tidak lama selepas itu, Naim disahkan meninggal dunia. Aku gagahkan hati menghubungi yang lain untuk memaklumkan berita sedih tentang Naim. Sam pula dah terduduk di tepi balkoni dengan mata merah sebab terlalu banyak menangis. Seketika kemudian, ibu bapa Naim datang ke hospital. Aku tak sanggup nak tunggu lagi, lalu terus ajak Sam balik ke Shah Alam. Sampai di rumah, aku tengok ramai orang tengah mencari Saleh tetapi tidak berjumpa. Habis satu rumah digeledah. Akhirnya, orang tua di situ minta tolong dari seorang ustaz. Tak ingat apa namanya, tetapi selepas asar, barulah kitorang menemui Saleh yang sedang duduk di atas busut di belakang rumah. Yang hairannya, sudah 5 hingga 6 kali orang cari di kawasan itu, tetapi tidak berjumpa. Tak kisahlah, yang penting, kitorang lega, Saleh dah ditemui semula. Ekoran kejadian itu, kami semua bersepakat untuk berpindah dari rumah tersebut. Kebetulan pula, di Seksyen 7, pintu belakang UiTM, ada satu rumah untuk disewa. Kitorang berpindah ke rumah sewa itu. Barang-barang Naim juga dibawa bersama. Terus terang aku cakap, aku memang hangin gila tengok muka tuan rumah, sebab tak beritahu perkara yang sebenarnya tentang rumah ini. Patutlah dia suruh bayar RM50 saja dulu. Kemudian, tak bagi bawa barang banyak-banyak. Yalah, mungkin supaya senang kami nak pindah keluar, bila dah tak tahan diganggu. Selepas peristiwa itu, jenazah Naim telah selamat dikebumikan di Raub, Pahang. Aku pula demam selama 3 hari. Seminggu kemudian, keadaan kembali pulih. Cuma, Sam yang masih mengalami sakit-sakit badan. Setelah beberapa hari, aku tergerak nak bertanya kepada Saleh mengenai apa yang telah berlaku sebelum Naim meninggal dunia. Hari pertama masuk ke rumah itu, Naim dengan Saleh ada melakukan hal yang tidak sepatutnya. Diorang pergi cangkul busut yang berada di belakang rumah. Naim pula menguis-nguis busut itu menggunakan kakinya. Mungkin disebabkan itulah dia mengalami kemalangan sehingga menjejaskan bahagian kakinya. Menurut Saleh lagi, pada malam yang kitorang semua kena ganggu tu, dia dengan Naim sebenarnya turut terkena. Tetapi,
hantu itu siap kejar diorang. Diorang punyalah cuak sampai berlari ke tengah jalan. Entah dari mana datangnya kereta, tiba-tiba menghentam diorang. Naim tercampak ke tengah jalan, manakala Saleh di tepi jalan. Datang kenderaan yang lain pula, terus melenyek kaki Naim. Saleh kata, dia terus tidak sedar selepas itu, sampailah kitorang jumpa dia di atas busut. Yang peliknya, macam mana dia boleh duduk di atas busut, sedangkan dia kata dia dah lari ke jalan besar. Kenapa Naim seorang yang kena teruk sangat, tetapi Saleh tidak? Akhirnya, aku mendapat jawapan sebenar. Tidak lama selepas Saleh cerita pada aku, dia jatuh sakit. Tak tahulah sakit apa, tetapi 3 bulan kemudian, dia meninggal dunia. Keluarga dia sendiri bingung, kerana doktor pun tak tahu Saleh sakit apa. Tapi, aku yakin, kes ini ada kaitan dengan busut yang diorang gali. Aku dengan geng-geng lain, sempat menziarahi arwah Saleh. Paling tak boleh tahan, Bob, sebab dia roommate dengan Naim. Memang aku tahu, dia sedih sangat. Yang tak boleh lupa, kitorang semua menangis masa angkat jenazah Saleh. Aku, Azmi, Sam, Wak, Bob dan Lan, semua telah selamat menghabiskan pengajian di UiTM. Buat Naim dan Saleh, kitorang tetap akan ingat korang berdua sampai bila-bila. Al-Fatihah.